Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Anda bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali dalam Buletin 1.30. Tajuk utama tengah hari ini, Chowkit dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Ingkar PKP, Nurul Hidayah Ahmad Zahid dan suami didenda RM800. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, 4 kontena di tapak pembinaan Agile Mon Kiara di Taman Duta di Ibu Negara hangus dalam kebakaran awal pagi tadi. Kebakaran membabitkan 2 kontena yang dijadikan tempat tinggal pekerja serta kontena stor simpanan dan kantin. Jurucakap Pasukan Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur berkata, kebakaran berlaku kira-kira jam 1 pagi membabitkan kawasan dengan keluasan 100 meter persegi. 48 anggota bersama 5 jentera dan 2 lori tangki air dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Hartamas, Hang Tuah dan Sentul terbabit dalam operasi pemadaman api. Visual yang dirakam orang ramai turut menyaksikan beberapa letupan berlaku dalam kebakaran itu. Tiada mangsa terbabit dan kebakaran dipadamkan sepenuhnya pada jam 3.15 pagi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Seterusnya, sebahagian kawasan di Chowkit Ibu Negara dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula tengah malam tadi. Perkara itu disahkan oleh Bahagian Komunikasi Korporat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tinjauan mendapati kawat duri dipasang dan anggota tentera ditempatkan di situ termasuk di Pasar Chowkit. Kami difahamkan kawat berduri dipasang di 8 pintu masuk Chowkit bagi memastikan penduduk dan peniaga dipantau dengan rapi. Anggota tentera kini mengawal keadaan di sekitar Jalan Raja Bot menghala ke Pasar Chowkit. Warga kota yang ditemui melahirkan rasa terkejut namun mengalu-alukan langkah membendung penularan wabak dengan berkesan. Ini kerana pasar berkenaan sememangnya menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli barangan basah dan keperluan harian. Patutnya awal-awal lagi dari stok macam ni lah. Ini mungkin kalau sambung lagi ke ataupun terus tutup lagi pasal virus ni kita tak tahu. Dia halimunan macam itulah. Kalau kita tahu mungkin askar-askar macam yang kat sini mungkin dia tembak je. Pasal kita tak tahu benda ni. Jadi elok sangatlah kalau dibuat macam ini. Supaya jangan merebak lebih daripada sekarang ni dah 6,000 lebih. Dan saya rasa bimbang jugalah. Pagi ini apabila saya lihat dah ada pagar dawai, lepas tu dah ada anggota kawalan. Jadi saya harap mudah-mudahan dengan perkara-perkara seperti ini yang kita sedia maklum sebelum ini supaya benda ini cepat berakhir. Bukan hanya untuk kita dan masalah itu bukan negara kita saja dan melibatkan dunia. Semalam, Kementerian Kesihatan berkata Pasar Chowkit menjadi kluster baru COVID-19 terbesar dengan 16 kes daripada penularan tempatan. Sementara itu, selepas berlaku jangkitan COVID-19 di beberapa pasar awam sekitar Lembah Klang, saringan kesihatan ke atas peniaga giat dilakukan oleh petugas kesihatan. Saringan di Pasar Pudu Ibu Negara pula dilakukan sejak pagi tadi. Untuk laporannya, kita bersama Khairul Rizwan Azizan yang kini berada di lokasi berkenaan. Silakan Khairul.
Ya, terima kasih di Serpentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti mana yang dapat anda saksikan di belakang saya ketika ini, para petugas kesihatan daripada pejabat kesihatan Ceras sedang melakukan saringan kesihatan bagi para peniaga dan juga penduduk di sekitar Jalan Pasar Pudu di Ibu Negara ini. Yang mana saya difahamkan sejak jam 8 pagi lagi tadi, operasi saringan kesihatan ini telah dilakukan dan dianggarkan antara 500 hingga 600 penduduk di sini telah melakukan saringan kesihatan yang sebenarnya bukan mudah untuk mengarahkan mereka untuk melakukan saringan di sini, kerana saya difahamkan daripada pemerhatian saya sendiri sebenarnya tadi, petugas KKM dan juga anggota polis bersama-sama pergi ke rumah mereka untuk mengetuk pintu dan juga bilik untuk mengarahkan mereka ke sini, kerana 80% yang dapat saya saksikan ketika ini kebanyakannya semuanya adalah warga asing dan itu dia. Sekarang ini masih lagi saringan kesihatan dan dijangkakan angkanya akan bertambah dari masa ke semasa. Dan kalau boleh saya kongsikan kepada anda, di sebelah pagi tadi sebenarnya tular di laman media sosial yang mengatakan bahawa beberapa keping gambar mengatakan bahawa lokasi ini telah diarahkan untuk telah dikeluarkan perintah berkurung. Sebenarnya tidak, itu adalah gambar saringan kesihatan yang berlaku di sini. Dan bayangkan anggota petugas kesihatan yang kira-kira dalam lebih kurang 50 hingga 60 orang memakai pakaian PPE, cuaca yang sangat panas di sini, dan ada di antara mereka tadi sebenarnya ada yang telah pengsan. Dan kita nak ingatkan kepada anda semua bahawa hargailah mereka, tugas mereka yang banyak berkorban dan banyak berjasa kepada kita semua. Dan sebelah pagi tadi juga saya sempat meninjau di beberapa lokasi tumpuan orang ramai di Ibu Negara, seperti di Pasar Pusat Gudang Kenanga, yang mana semalam tular di laman sosial mengatakan bahawa orang ramai berpusu-pusu ataupun orang ramai beratur panjang di luar bangunan itu untuk masuk ke dalam. Sebenarnya itu adalah gambar ataupun video para peniaga yang berniaga di dalam bangunan terbabit. Ya, kita nak ingat kepada anda juga, jangan kongsi sebarang maklumat yang tidak betul. Dan laluan di Jalan raya utama di Ibu Negara ini juga bilangannya semakin bertambah kenderaan. Kita nak ingatkan kepada anda, PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini bukan Perintah Kawalan Pergerakan Bebas. Itu kembali bersama J di Serpentas. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih Khairul dengan peringatan itu. Semoga anda semua dapat dengar dan patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dalam pada itu, anak kepada Presiden UMNO, Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid, dan suaminya, Datuk Saiful Nizam Muhammad Yusof, masing-masing didenda RM800 oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Magistrate Syahwira Abdul Halim menjatuhkan hukuman itu selepas kedua-duanya mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan serentak. Mengikut pertuduhan, Datuk Nurul dan suaminya bergerak dari kediaman di Kajang menuju Jabatan Alam Sekitar Putrajaya. Kesalahan dilakukan pada 20 April 2020 jam 9 pagi. Pendakwaan mengikut Peraturan 3 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 dan boleh dihukum di bawah Peraturan 11 Peraturan sama. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Rashikin Mukhtar memohon agar kedua-dua tertuduh didenda maksimum RM1,000. Bagaimanapun, peguam kedua-dua tertuduh memberikan alasan bahawa pertemuan itu dijemput oleh Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Ahmad Mazrizal Mohamad. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB perlu mengambil kira input dan pandangan daripada kerajaan negeri dalam memastikan Akta 342 dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata, faktor itu perlu kerana keadaan persekitaran setiap negeri yang berbeza. Sama ada mereka tahu dan faham keadaan environment di peringkat negeri ini boleh tak dilaksanakan apa yang mereka telah lakukan, apa mereka telah putuskan. Itu yang saya minta supaya perkara ini bagi masa ringan kita, bukan kita je ini, supaya 12 hari bulan itu Mei persediaan dah kita lakukan. Kerana yang penting bagi saya menyelamatkan nyawa manusia di peringkat negeri Sabah.
Beliau mengulas arahan Kerajaan Persekutuan mengenai PKPB yang wajib dipatuhi setiap negeri. Setakat ini, Sabah masih meneliti pelaksanaan PKPB sebelum sebarang keputusan mengenainya dibuat. Datuk Seri Muhammad Syafiee ditemui selepas majlis penyerahan sumbangan peralatan COVID-19 di Hospital Mesra, Bukit Padang. Beliau tidak menafikan ekonomi negara perlu diberi keutamaan, namun pihaknya menanganinya menerusi inisiatif pakej bantuan kepada industri dan peniaga terjejas. Langkah lain termasuk inisiatif ekonomi digital luar bandar yang akan diperincikan kelak. Baik, sebaik Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksanakan, kedai pajak gadai antara premis perniagaan yang menjadi tumpuan ramai. Menurut pelanggan, premis itu menjadi pilihan kerana mudah membuat pinjaman kecil secara cepat selain menyelesaikan urusan pinjaman tertangguh sepanjang tempoh PKP. Kehadiran ramai pelanggan di kedai pajak gadai mencuri perhatian dan tular di media sosial sejak semalam. Tinjauan di Ipoh pagi tadi mendapati situasi sama di beberapa premis termasuk di Jalan CM Yusof apabila pelanggan beratur lebih 100 meter. Polis turut hadir bagi memastikan keadaan terkawal. Rata-rata pelanggan yang ditemui menjelaskan mereka mahu menyemak status perjanjian kredit yang tertangguh akibat PKP sejak 18 Mac lalu. Ini kerana sistem kredit mikro berkenaan berfungsi secara manual menyebabkan mereka terpaksa menunggu premis beroperasi kembali untuk berurusan. Ada renew, ada ambil barang dia, ada yang macam tebus. Sebab sebelum ni kedai ni tutup. Memang tutup. Baru kedai ni baru start dari semalam buka. Semalam buka. 4 hari bulan baru semalam buka agak. Buka dari semalam macam ni juga agak. Situasi sama juga di kedai pajak di Jalan Sultan Iskandar juga mendapati orang ramai beratur menanti giliran. Apabila didekati, kebanyakan daripada mereka juga memaklumkan perkara sama iaitu menyemak tarikh perjanjian. Sementara itu, tinjauan di Jalan Russell pula mendapati kedai pajak di situ lengang. Sementara itu, di Johor Bahru, premis pajak gadai turut menjadi tumpuan pelanggan yang tiba seawal jam 7.30 pagi sebelum premis dibuka pada jam 9 pagi. Rata-rata yang ditemui mengakui berurusan untuk menebus atau membuat pinjaman kecil. Ini kerana sistem kredit mikro berkenaan lebih mudah tanpa perlu mengisi borang yang banyak untuk membuat pinjaman. Bagaimanapun, kadar faedahnya disifatkan tinggi berbanding sistem yang lain. Dalam pada itu, tinjauan mendapati premis mematuhi jarak sosial selain pelanggan turut wajib menjalani saringan suhu badan. Seterusnya, sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali 6 perlu memainkan peranan penting membantu negara-negara kecil mendapatkan bekalan perubatan dan vaksin dalam memerangi COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kebimbangan Malaysia ialah jika semua negara tidak bersatu, negara-negara kecil akan terpinggir apabila ubat dan vaksin dibangunkan oleh syarikat farmasi besar di negara-negara maju. Tan Sri Muhyiddin mengambil bahagian dalam sidang kemuncak secara dalam talian pergerakan negara-negara berkecuali 6 berhubung COVID-19 yang dilangsungkan menerusi persidangan video malam tadi. Persidangan dipengerusikan oleh Presiden Republik Azerbaijan Ilham Aliyev merangkap pengerusi 6 bagi penggal 2019-2022. Ia turut disertai Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-74 Tijani Muhammad Bande, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Pengerusi Suruhanjaya Kesatuan Afrika Musa Faki Mahamat. Tambah Tan Sri Muhyiddin, semua negara 6 mesti mengutuk sekeras-kerasnya sebarang bentuk pengisytiharan yang meminggirkan kepentingan negara anggota 6 lebih-lebih lagi di saat dunia sedang berdepan krisis COVID-19. We are not alone in this war against an invisible enemy. All of us have been and will continue to be affected by COVID-19. This pandemic requires collective strength and solidarity, as we are only as strong as our weakest link.
Malaysia katanya menyambut baik inisiatif Azerbaijan mempromosikan nilai-nilai multilateralisme dalam memerangi wabak berkenaan. Justru Malaysia mengalu-alukan penubuhan petugas khas NAM yang berfungsi membangunkan pangkalan data untuk keperluan kesihatan asas termasuk mengenal pasti keperluan sosial serta kemanusiaan dalam kalangan negara anggota NAM. Justru tegas Perdana Menteri, inilah masanya untuk negara-negara berkecuali membuktikan kepada dunia bahawa dengan bersatu hati dan bekerjasama rapat, wabak berkenaan dapat ditangani dengan baik dan berkesan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail. Sultan Sharafuddin dalam titah perutusan hari ini menyifatkan tragedi yang menimpa Allahyarham Safwan suatu pengorbanan yang amat mulia di sisi agama, bangsa dan negara. Baginda berdua berduka cita dan kesal di atas tragedi yang menimpa Allahyarham ketika menjalankan tugas menjaga keselamatan rakyat. Tuanku memandang berat kes kemalangan cuai sebegini dan berharap pelaku dikenakan hukuman setimpal. Baginda berharap waris dan ahli keluarga Allahyarham Safwan tabah dan menerima ketentuan berkenaan. Dalam kejadian 2:11 pagi Ahad lalu, Allahyarham Safwan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah di kepala dan badan selepas dirempuh sebuah kenderaan pacuan 4 roda dipandu pemandu yang disyaki mabuk. Kejadian berlaku di sekatan Jalan Raya berhampiran Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Kajang Seremban lekas. Susulan rempuhan itu, kenderaan pacuan 4 roda terbabit turut terbalik dan menghempap mangsa yang ketika itu sedang bertugas op COVID-19. Suspek berusia 44 tahun itu telah ditahan bagi membantu siasatan. Penjual kenderaan di Gesa menawarkan diskaun sehingga 10% untuk mengurangkan inventori kira-kira 100,000 unit kenderaan tidak terjual di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengedar Kereta dan Syarikat Kredit Kuala Lumpur Selangor, Ku Kajin berkata, pengedar masih boleh memperoleh keuntungan 5% meskipun promosi disediakan. Katanya diskaun hendaklah diberikan kepada semua kenderaan termasuk buatan mewah. Promosi itu boleh diperluaskan bukan hanya pada harga kenderaan, bahkan perkhidmatan penyelenggaraan percuma untuk tempoh tertentu serta cukai jualan dan insurans percuma setahun bagi menggalakkan pelanggan. Lebih 4,000 pengedar dan pengimport kenderaan terpakai atau diubah suai berada dalam keadaan kritikal berikutan merekod hampir sifar jualan. Sentimen pengguna dijangka memerlukan antara 6 dan 12 bulan untuk kembali pulih. Petronas menerusi anak syarikatnya PC Carigali Mexico Operations PCCMO mengumumkan penemuan 2 telaga minyak laut dalam di Mexico. Penemuan dibuat dari telaga penerokaan Pollock 1 dan Chinwol 1 di Blok 29 yang terletak di Salina Basin luar pesisir negara itu. Kerja penggerudian penerokaan telaga Pollock 1 bermula 29 Februari lalu diikuti penggerudian telaga Chinwol 1. 2 penemuan ini beserta penemuan minyak di telaga penerokaan Monument luar pesisir Teluk Mexico di Amerika Syarikat bulan lalu menandakan kejayaan 3 penemuan berturut-turut. Ia disifat pencapaian penting bagi Petronas serta penerokaannya di benua Amerika. PCCMO ketika ini memiliki kepentingan dalam 10 blok penerokaan merentasi 3 lembangan utama Mexico dengan jumlah keseluruhan kawasan kira-kira 22,000 km persegi dan adalah pengendali 5 daripada blok berkenaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Singapura perlu bersedia berdepan pertempuran yang panjang dalam membendung dan menghapuskan COVID-19 di negara itu. Dalam masa sama, terus mempertimbangkan untuk mengurangkan kawalan pergerakan dalam tempoh sebulan jika keadaan bertambah baik.
Bercakap di Parlimen, Menteri Pembangunan Nasional Republik itu, Lawrence Wong berkata, pertempuran melawan pandemik itu bukanlah satu perlumbaan pecut, tetapi diibaratkan sebuah marathon yang masih belum tiba di pertengahan. Katanya, dalam marathon separuh kedua, perlumbaan adalah lebih payah berbanding peringkat awal. Justru beliau mengingatkan kerajaan agar bersedia dengan cabaran yang lebih besar. Kepada rakyat pula, beliau menekankan langkah kerajaan melonggarkan kawalan pergerakan dalam tempoh terdekat bukanlah isyarat untuk melakukan lebih banyak aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatannya berkata pelonggaran kawalan pergerakan akan bermula setelah jumlah kes tempatan kekal rendah. Selain kes jangkitan di asrama pekerja asing dapat dikawal. Tindakan Amerika Syarikat yang tidak henti-henti menyalahkan China susulan penularan pandemik COVID-19 mendapat reaksi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Badan itu membalas kenyataan negara Uncle Sam bahawa tiada sebarang bukti kukuh atau data sahih diterima berkaitan dakwaan virus pembunuh itu bermula daripada sebuah makmal di Wuhan, China. We have not received any data or specific evidence from the US government relating to the purported origin of the virus. So, from our perspective, this remains speculative, but like any evidence-based organisation, we would be very willing to receive any information that purports to the origin of the virus, because, as Maria said, the origin of the virus is a very important piece of public health information for future control. Beliau turut menyangkal dakwaan Taiwan telah memberi amaran awal mengenai penyebaran virus baru yang tidak disahkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu, sekaligus menegaskan email kepulauan itu bukan satu amaran. Dalam pada itu, tambah beliau, menurut kesepakatan badan berkenaan, maklumat itu adalah satu spekulasi. Justru WHO mengalu-alukan sebarang maklumat untuk dijadikan bukti pemula pandemik itu. Dalam pada itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyambut baik dan memuji solidariti daripada pemimpin dunia dalam usaha mengekang wabak COVID-19. Menurut Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sebanyak 7.4 bilion euro berjaya diikrar untuk kajian dan pembangunan vaksin. Terdahulu, Eropah menganjurkan sidang video membabitkan pemimpin dunia dan dermawan bagi mengumpul 7.5 bilion euro untuk membiayai pencarian, penghasilan dan pengedaran vaksin menentang COVID-19. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP, email kepada kami ke news@tv3.com.my. Mengakhiri buletin 1.30, saksikan robot yang digunakan untuk membaca suhu badan, proses nyakuman dan memeriksa masalah kesihatan di Rusia. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum.